Selamat malam dan salam keluarga Malaysia. Anda bersama saya Muhammad Cina Sami, berita tengah malam. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata, budaya membaca perlu dikekalkan dan dipupuk secara berterusan. Menurutnya, kegagalan dalam mengekalkan budaya membaca bukan hanya menjejaskan dan menghancurkan usaha kerajaan membina sebuah negara, malah juga penggiat serta industri buku itu sendiri. Penganjuran Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur PBAKL kali ini juga merupakan antara usaha berterusan penggiat industri buku bagi mengukuhkan budaya membaca serta memperkasakan lagi industri tersebut. Bagi menghasilkan buku yang berkualiti dan seterusnya memperkasakan industri ini, pihak pengarang, penerbit dan semua pemegang taruh dalam industri buku secara amnya perlu memainkan peranan masing-masing. Usaha ini juga dapat menyokong pertumbuhan dan memupuk kelangsungan pembinaan negara bangsa melalui budaya membaca. Saya menyeru kepada seluruh keluarga Malaysia agar menerapkan budaya membaca bagi melahirkan masyarakat yang bertamadun, berilmu pengetahuan dan berkepribadian unggul. Beliau ditemui media selepas melancarkan Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur 2022 PBAKL di Pusat Dagangan Dunia Kuala Lumpur. Konsep keluarga Malaysia mengajak rakyat mengedepikan segala perbezaan dan bersama menggembleng tenaga dalam mendepani apa jua cabaran sebagai sebuah keluarga. Datuk Seri Ismail Sabri menjelaskan sifat inklusif dalam konsep itu yang meretasi sempadan agama, bangsa dan kaum penting dalam usaha memulihkan semula negara selepas pandemik. Apabila kita mempunyai titik persamaan, ia akan menyatu padukan rakyat dalam mencapai kesejahteraan ekonomi dan kestabilan politik. Kesejahteraan dan kestabilan inilah yang akan kita wariskan kepada anak cucu kita pada masa akan datang. Bercakap dalam ucapan perasmian penutup Jelajah Aspirasi Keluarga Malaysia AKM di Kompleks Sukan Negeri Terengganu di Kuala Nerus, Perdana Menteri mengakui kerajaan menyedari betapa pentingnya pendidikan kepada masa depan keluarga Malaysia. Oleh itu, kerajaan telah memperuntukkan sebanyak RM5.034 bilion bagi projek pembangunan sekolah dan institusi pendidikan di seluruh negara di bawah rancangan Malaysia ke-12. Bagi Terengganu, terdapat 79 projek baharu dan sambungan bagi pembangunan sekolah serta institusi pendidikan dengan kos keseluruhan RM914.79 juta. Daripada jumlah itu, sebanyak 42 projek telah siap sepenuhnya, 18 projek di peringkat pelaksanaan atau pembinaan dan 19 projek berstatus prabina. Pada penganjuran jelajah AKM kali ini, Kementerian Pendidikan dipilih sebagai Kementerian Peneraju bagi pengisian program dengan fokus utama Keluarga Malaysia, Keluarga Berilmu. Dalam pada itu, beliau juga berharap aspek keterangkuman, kebersamaan dan kesyukuran dalam masyarakat majmuk keluarga Malaysia yang diterap dalam jelajah AKM terus diamalkan tanpa mengira sentimen agama dan bangsa. Ibarat kata pujangga, keluarga tak selalu bererti saudara sedarah, tetapi seringkali merupakan gambaran dari satu komuniti, organisasi atau bangsa. Perdana Menteri turut mengucapkan terima kasih kepada warga Terengganu atas sambutan yang menggalakkan serta komitmen padu yang ditunjukkan oleh kerajaan negeri. Majlis penutupan jelajah AKM Terengganu turut dihadiri Menteri Besar Datuk Seri Ahmad Samsuri Mokhtar dan Menteri Kanan Pendidikan Datuk Dr. Razijuddin. Tempat duduk. Perdana Menteri juga mengakui Terengganu kini telah melalui proses transformasi pembangunan yang pesat dengan pelaksanaan pelbagai jenis projek bernilai ribuan juta ringgit. Industri minyak dan gas terutama di Kerteh dan Kemaman menjadi tunjang kepada ekonomi Terengganu yang bukan sahaja menarik ramai pelabur asing, malah meningkatkan peluang pekerjaan setempat. Terkini, Terengganu turut menerima limpahan daripada projek pembinaan laluan rel Pantai Timur ECRL sepanjang 665 km yang menghubungkan Selangor dengan Pahang, Terengganu dan Kelantan.
Projek yang dijangka siap akhir 2026 itu akan memendekkan tempoh perjalanan keluarga Malaysia dari Lembah Kelang ke Terengganu daripada 7 jam kepada 4 jam. Projek ini dijangka juga akan merangsang pertumbuhan ekonomi Terengganu, terutamanya dalam sektor pembinaan dan perkhidmatan, kerana infrastruktur ECRL merangkumi 70% perkhidmatan kargo yang memudahkan pengangkutan bahan binaan merentasi negeri. Lebih 30,000 pengunjung memeriahkan jelajah aspirasi keluarga Malaysia JAKM edisi keempat di Terengganu. Jelajah bermula 2 Jun lalu dan berakhir hari ini. Itu juga berjaya merekodkan nilai jualan melebihi RM4 juta. Ketua Unit Komunikasi Korporat Sepadu Jabatan Perdana Menteri Mahathir Yusof berkata 40 kaunter perkhidmatan mengambil bahagian pada siri JAKM kali ini melibatkan pelbagai kementerian, agensi dan kerajaan negeri. Pada masa sama, 13 kaunter perkhidmatan bergerak telah disediakan kepada keluarga Malaysia yang hadir. Selain itu, penglibatan 110 gerai jualan usahawan industri kecil dan sederhana dan program padanan perniagaan dalam siri jelajah ini turut merancangkan aktiviti ekonomi terutamanya bagi usahawan tempatan. Jualan keluarga Malaysia turut diadakan dengan tawaran harga lebih rendah daripada pasaran bagi barangan keperluan harian selain pertandingan e-sukan dan sukan rakyat juga mendapat sambutan baik pengunjung. Sementara itu, 454 individu ditawarkan kerja di 89 syarikat yang menyertai Karnival Kerjaya Jamin Kerja sempena jelajah aspirasi keluarga Malaysia AKM di Terengganu. Ia merupakan jumlah tawaran tertinggi berbanding 3 edisi jelajah AKM sebelum ini. Secara keseluruhan, sebanyak 13,431 peluang pekerjaan ditawarkan menerusi jelajah AKM di Terengganu. Jamin kerja ini merupakan satu rekod pencapaian yang terbaik setakat ini antara semua karnival-karnival kerjaya yang telah kita laksanakan. Jadi ingin saya kongsikan salah satu intipati kejayaan ini ataupun sebab kejayaan ini adalah kerana kerjasama yang sangat baik dan sangat komitmen yang sangat penuh daripada kerajaan negeri. Lebih 2,700 individu menjalani temuduga sepanjang 3 hari karnival itu diadakan di Terengganu. Bagi individu yang belum menerima tawaran pekerjaan akan dihubungi majikan dalam masa terdekat. Dalam pada itu, Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkesempatan menyantuni dan mengucapkan selamat jalan kepada kumpulan pertama jemaah haji Malaysia yang akan berlepas ke Tanah Suci hari ini bagi musim haji 1443 Hijrah. Pertemuan itu berlangsung di Hotel Movenpick dan Pusat Konvensyen Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur, KLIA. Dalam majlis itu, Perdana Menteri meluangkan masa beramah mesra dengan 295 bakal jemaah haji sebelum menaiki 8 buah bas ke KLIA. Penerbangan pertama pada hari ini dijadual berlepas pada pukul 1.35 tengah hari dari KLIA menerusi penerbangan Saudi Airlines SW5635. Ia dijangka mendarat di lapangan terbang antarabangsa Putera Muhammad bin Abdul Aziz, Madinah pada pukul 4.55 petang waktu Arab Saudi. Tahun ini sebanyak 48 penerbangan Malaysian Airlines dan Saudi Airlines yang akan membawa 14,306 jemaah haji negara ke Tanah Suci bagi menunaikan rukun Islam kelima. Sementara itu, peluang melaksana rukun Islam kelima pada tahun ini benar-benar menggembirakan bakal jemaah haji selepas 2 tahun tertangguh akibat pandemik COVID-19. Pada tahun 2020 saya pernah dipanggil, dah siap semua dah. Cuma tidak diberi kesempatan sebab pada tahun itu Malaysia tak hantar jemaah. Jadi pada tahun ini alhamdulillah dipanggil semula. Semoga kami berdua mendapat haji yang mabrur lah. Doa dari semua. Saya rasa sangat-sangat bersyukurlah kerana dapat pergi tahun ini bersama isteri, adik, ipar, kakak. Dari segi fizikal dan mental tu kena well prepared lah. Lepas tu dari segi ilmu haji ni, pengetahuan semua, saya
ikutilah kursus-kursus yang Tan Boh Haji sediakan setiap hari Sabtu tu. Saya memang buat persiapan sebab dah tahu kan. Jadi anak tu alhamdulillah Allah bagi pertolongan, anak boleh tinggal dekat mak dan keluarga mentua dan adik-adik ipar yang membantu. Ikuti titah ucapan Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah Ibni Almarhum Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah sempena sambutan ulang tahun Hari Kepeteraan Rasmi ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong bagi tahun 2022. 5 Jun 9 malam di semua saluran TV RTM, Nasional FM dan rtmklik.rtm.gov.my. Baik, bertemu kembali. Industri pelancongan negara masih bergelut dengan masalah kekurangan pekerja impak daripada wabak COVID-19. Ini termasuk terdapat pekerja hotel takut untuk kembali bekerja kerana ketidaktentuan industri itu yang mungkin ditutup semula. Menteri Pelancongan Seni dan Budaya Datuk Seri Nancy Shukri sehubungan itu berkata keluarga Malaysia dipelawa memenuhi kekosongan jawatan dalam sektor perhotelan bagi mengurangkan kebergantungan kepada pekerja asing. Sekarang ini kita memerlukan lebih ramai lagi pekerja dan kita membantu sektor perindustrian sektor tourism ini dari segi hotel, spa, caddy semua tu kita cuba membantu untuk memastikan mereka mendapat pekerja-pekerja bukan sahaja dari dalam negara tetapi luar negara juga kerana keadaannya amat memerlukan. Bila ianya amat memerlukan itu bermakna keadaan tourism kita dalam negara kita begitu is very promising. Sebab itu kita perlu mempercepatkan kemasukan pekerja-pekerja. We want to do for domestic workers, local workers untuk kerja di hotel-hotel. So ramai yang kata tak ada kerja. Actually there's plenty of jobs in the hotel industry. Datuk Seri Nancy ditemui media selepas majlis pelancaran pengiklanan Badan Pesawat Livery serta kempen #Go Jalanlah di Sky Park RAC, Industrial Park Bukit Jelutong, Shah Alam, Selangor. Program Semarak Unity Keluarga Malaysia menjadi platform integrasi untuk membina dan menyemarakkan semangat perpaduan dalam kalangan masyarakat pelbagai kaum di negara ini. Menteri Perpaduan Negara Datuk Halimah Muhammad Sadiq berkata, program berkenaan akan terus dipergiat di peringkat akar umbi bagi mendukung usaha kerajaan memperkukuh semangat perpaduan keluarga Malaysia. Menurutnya, sebanyak 13 program dirancang di bawah program Semarak Unity Keluarga Malaysia yang akan laksana secara tetap dalam usaha menyemai semangat muhibah dalam kalangan keluarga Malaysia. Dan dia akan jadi program tetap yang akan dilangsungkan oleh Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional. Dan dia akan juga menjadi program tetap kepada kawasan-kawasan parlimen yang kita pilih untuk kita laksanakan. Beliau berkata demikian selepas merasmikan program Semarak Unity Keluarga Malaysia 2022 di Jempol. Sementara itu, orang ramai menyambut baik penganjuran program Semarak Unity Keluarga Malaysia. Program ni amat bagus sebab dia dapat memupukkan lagi semangat perpaduan di kalangan masyarakat setempat di mana kita ada pelbagai acara yang dianjurkan dekat sini lah. Bagus sekali dan di sini ternampak kan kita ada semangat perpaduan. 3-4 bangsa ternampak yang jelas, asli, orang Cina, India, Melayu bergabung dalam satu tempat kita buat satu program yang bersamalah. Perpaduan boleh ramai-ramai loh. Ada program mainan, dewasa pun boleh main, kanak-kanak pun boleh main, happy lah semua. Bagus untuk perpaduan kita. Di Johor, keunikan tradisi masyarakat Sabah dan Sarawak jadi tarikan Pesta Keamatan dari Hari Gawai yang julung kalinya diadakan di negeri berkenaan.
Masyarakat kedua-dua negeri Sabah dan Sarawak mempunyai pelbagai budaya, makanan tradisi dan persembahan unik untuk dikongsi bersama seluruh keluarga Malaysia. Masyarakat Sabah dan Sarawak gembira dengan pelaksanaan program ini yang juga boleh menjadi daya tarikan pelancongan ke Johor. Datang sini macam mau dekat 2 tahun lah sudah ikut anak kerja sini. Saya memang berminat buat kerap tangan, buat anting, buat apa tu, rantai tangan, buat bakul, buat apa tu, tikar, buat macam tenun macam ini. Memang saya suka buat. Macam bakul tu kan, kami boleh buat macam 5 biji satu hari. Ya, 5 biji satu hari. Sudah itu baru kami buat dia hiasan macam inilah. Mungkin ramai orang yang tak tahu, Johor hari ini kita perkenalkan set lino pot ini, tradisi orang Sabah, supaya ramai lagi orang di luar sana boleh kenal makanan tradisi orang Sabah lah. Walaupun sini hanya 2, tapi kalau nak set komplit lagi seperti saya bagi tahu tadi, kita mesti rasa bosou, tuhau, ini dan juga itu bambangan. Ini juga salah satu makanan tradisi yang sangat-sangat mantap. Program itu dimeriahkan dengan persembahan tradisional, muzik asli dan fashion Borneo dibuka sehingga 10 malam. Seramai 275 belia berumur 30 tahun ke bawah ditahan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM selepas terlibat jenayah rasuah sejak tahun 2020 sehingga hari ini. Ia melibatkan seramai 231 belia lelaki dan 44 wanita atas kesalahan memberi dan menerima rasuah ketika negara masih dalam tempoh pandemik COVID-19. Menurut Timbalan Ketua Pesuruhjaya SPRM, Datuk Seri Nur Azlan Muhammad Ghazali, dalam tempoh tersebut seramai 160 orang telah dituduh di mahkamah, manakala 76 orang lagi sudah selesai perbicaraan dan didapati bersalah. Mana ada antaranya masih students. Dan apabila 24 ke 30 tu maknanya mereka telah bekerja. Jadi itu yang kita agak khawatir. Maknanya belia-belia kita ni walaupun telah habis belajar dan apabila masuki alam pekerjaan, maka elemen godaan rasuah itu wujud. Dan ada antara mereka yang tak dapat nak menolak godaan tu, maka telah terlibat. Dan sebahagian daripada data tadi tu, mereka yang ditangkap dan dituduh tu, ada antaranya bekerja di jabatan-jabatan kerajaan lah. Beliau menjelaskan demikian pada Majlis Penutup Konvensyen Mahasiswa Anti Rasuah KOMAR di Dewan Tunku Chancellor Universiti Malaya. Orang ramai diingatkan agar berhati-hati dengan email menggunakan profil nama dan gambar pemimpin negara, ketua organisasi atau syarikat yang memberikan arahan di luar daripada kebiasaan. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC menyatakan sebarang komunikasi seperti itu perlulah disemak dan ditentukan kesahihannya dan tidak dikongsikan dengan mana-mana pihak. MCMC dalam satu kenyataan maklumkan langkah itu bagi mengelakkan mangsa daripada menjadi mangsa aktiviti berniat jahat dan berunsur penipuan. Peringatan ini dikeluarkan hasil aduan orang ramai berikutan penerimaan email yang tidak ditentusahkan dan disebarkan melalui aplikasi pemesejan dalam talian. Penyebaran kandungan palsu boleh dikenakan tindakan perundangan di bawah Seksyen 505 Kanun Keseksaan dan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia AKM 1998. Orang ramai diminta membuat laporan polis sekiranya telah dipastikan kandungan email tersebut tidak benar bagi tindakan sewajarnya. Belum pun pulih sepenuhnya akibat pandemik COVID-19, sebuah keluarga mualaf di Kampung Kerinting, Gua Musang, Kelantan diuji lagi apabila rumah sewa didiami musnah dalam kebakaran di Kampung Kerinting, Gua Musang, Kelantan. Dalam kejadian kira-kira jam 12.30 tengah malam semalam, rumah yang didiami Faridah Lanar, 43 tahun, yang berketurunan Kadazan bersama suami Pandan Lenan, 69 tahun, berbangsa Iban serta 2 anak perempuan mereka musnah.
Faridah berkata dalam keadaan yang sukar dengan pendapatan tidak menentu suami yang bekerja di ladang getah menyebabkan mereka berasa buntu khususnya mencari kediaman baru. Saya harap saya akan dapat rumah yang lain untuk teruskan kehidupan saya. Bagaimana mungkin adakah ini satu cabaran bagi saya? Saya hanya mengucapkan syukur kepada Allah. Itu saja. Saya tak tahu nak cakap. Tak tahu. Agak sedih lah. Selama ni tak pernah kejadian macam ni. Tak pernah. Baru sekarang saya tak tahu kenapa. Saya nak meluar, tapi dengan siapa saya nak meluar? Saya tak kisah barang-barang lain. Tapi itu yang saya sayang, Al-Quran saya, tasbih saya dah bagi tahu suami saya. Itu benda yang paling saya sayang. Lain. Tak sama. Betul tak sama. Al-Quran itu yang selalu saya baca. Tasbih itu yang selalu saya gunakan, dengan tak sama. Itu yang bikin sakit hati saya, betul. Saya Pandang anak Leman, berasal dari Sarawak. Selama lebih 10 tahun saya tinggal di Sabah sini, menyewa rumah. Sampai itu sekarang dalam keadaan susah. Rumah pun bakar, jadi saya minta itu bantuan dari orang ramai lah, siapa yang sudi mengulurkan bantuan. Orang ramai yang simpati dengan nasib keluarga mualaf itu boleh menyalurkan sumbangan ke akaun Bank Simpanan Nasional BSN milik Faridah Lanar di akaun tertera. 13 lagi pusat digital ekonomi Malaysia PD akan dibina di Sabah tahun ini. Ketua Setiausaha Kementerian Komunikasi dan Multimedia, Datuk Seri Muhammad Mentek berkata ia akan ditempatkan di 13 kawasan Dewan Undangan Negeri DUN berbeza. Tambahan PD itu penting bagi memastikan usahawan kecil dan sederhana di Sabah menerima latihan keusahawanan dan perniagaan secara dalam talian. Setakat ini terdapat 118 PD di Sabah. Ia termasuk 3 PD baru yang siap dibina pada suku pertama tahun ini, iaitu PD Pantai Emas Kota Belud, PD Langkun Kota Marudu dan PD Kenabung Tenung. PD ini merupakan penting juga untuk usahawan untuk mereka mempelajari satu berkenaan dengan penggunaan ICT untuk mereka mempromosikan produk-produk usahawan mereka. Dan selain daripada itu bukan sahaja untuk mempromosikan tetapi juga untuk mereka menjual secara online. Beliau ditemui media selepas melawat PD Projek Perumahan Rakyat PPR Taman Seri Rugading, Tuaran. Jabatan Kesihatan Negeri Melaka JKNM menyasarkan akan menyelesaikan ribuan kes pembedahan tertunggak menjelang akhir tahun ini. Pengarahnya Dr. Rusdi Abdul Rahman berkata pihaknya cakna mengenai setiap kes pesakit dan sedang berusaha menyelesaikan kes tertunggak termasuk mendapatkan bantuan pakar dari Kuala Lumpur, Selangor, Johor dan Negeri Sembilan. Katanya usaha itu telah dimulakan pada awal tahun lalu namun terjejas selepas kemasukan varian Delta pada pertengahan 2021. Dan sasaran untuk Negeri Melaka ialah semua backlog akan selesai pada tahun ini. So apa yang kita buat ialah yang pertama sekali kita kenal pasti apa keupayaan kita. So sekarang ini kita buat di semua di hospital besar, kita buat pada setiap hari Sabtu. And then kita juga buat macam hari pembedahan perdana yang mana kita kumpulkan semua kes, kita semua kumpulkan semua pakar dan ada di antaranya kita minta bantuan daripada pakar-pakar di daerah dan negeri yang terdekat untuk kita kumpulkan dan kita buat operasi tersebut. Beliau berkata demikian ketika ditemui pada majlis perasmian Wellness on Wheels di Bandar Hilir yang disempurnakan oleh Esko Kesihatan dan Anti Dadah Negeri Dr. Muhammad Akmal Saleh. Kita ke perkembangan sukan. Menjelang Sukan Malaysia Sukma pada September ini, skuad silat Pahang meletakkan sasaran 5 pingat emas pada tamasya tersebut selain akui ia realistik untuk dicapai pesilat negeri tersebut.
Yang Dipertua Persatuan Silat Negeri Pahang, Pesaka Pahang, Datuk Mak Suhaimi Muhammad Shah berkata, skuad silat negeri itu membariskan seramai 32 pesilat bagi menyertai acara silat olahraga dan silat seni. Persiapan tim Sukma Pahang menghadapi kejuaraan sukan Malaysia 2020 ini, kita sebenarnya di bawah jurulatih saudara Fazli Mansur akan buat kita berlatih bersungguh-sungguh sebab target Pahang pada kali ini 5 pengamat. Kita berharap lebih tapi 5 pengamat target. Jelas beliau bagi memantapkan persiapan pesilat Pahang, kesemua atlet akan menjalani latihan pusat di Temeloh selain bakal mengharungi beberapa siri perlawanan persahabatan. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas majlis santapan amal Diraja Pesaka Pahang dan anugerah selempang pendekar guru-guru silat negeri Pahang. Berikutnya, persiapan Harimau Malaya bagi kempen kelayakan Piala Asia 2023. Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM pada hari ini mengumumkan senarai 23 pemain yang bakal menggalas cabaran Malaysia bagi menempah slot Piala Asia. Berdasarkan senarai tersebut, Goyeme Di Paula dan Momado Sumareh masih terus mendapat kepercayaan jurulatih kebangsaan Kim Banggun. Dua pemain itu menyertai 21 lagi pemain yang bakal diturunkan bagi aksi 3 perlawanan menentang Turkmenistan pada 8 Jun, Bahrain pada 11 Jun dan Bangladesh pada 14 Jun. FAM dalam satu kenyataan turut mengharapkan pemain yang tidak terpilih tetap berada dalam senarai bersedia sekiranya penggantian pemain perlu dilakukan. Antara pemain yang dikukuhkan dalam senarai kali ini ialah Liridon Krasniki dan 5 lagi nama. Mereka ialah Kalamullah Al-Hafiz Madrovi, Afiq Fazail, Kogilis Warren Raj, Syarul Nizam Rosasni, Nur Syarul Idlam Talaha. Skuad bola sepak bawah 23 tahun B23 kebangsaan perlu segera bangkit bagi aksi menentang Thailand esok andai mahu menghidupkan peluang ke peringkat suku akhir. Itu tegas Ketua Pasukan Muhammad Mukhairi Ajmal Mahadi. Jelas beliau, Malaysia perlu melupakan kekecewaan tumpah 1-4 kepada juara bertahan Korea Selatan pada aksi pembukaan kumpulan C di Tashkent, Uzbekistan Khamis lepas. Menurut Muhammad Mukhairi, aksi esok penting selain akan menjadi misi hidup mati pasukan untuk melangkah ke suku akhir kejohanan. Berdasarkan format kejohanan, hanya 2 pasukan teratas setiap kumpulan layak ke peringkat suku akhir. Skuad B23 kebangsaan mencipta sejarah apabila layak ke suku akhir pada edisi 2018 di China sebelum tewas 1-2 kepada Korea Selatan. Baik, berita tengah malam berakhir di sini. Dapatkan perkembangan sahih sepanjang masa melalui portal berita RTM di berita.rtm.gov.my. Saya Mohan Chinasami, salam keluarga Malaysia dan selamat malam.